dia sendiri. Dengan sebabnya yang puji, dengan sebabnya puji itu datang daripada perkara-perkara yang baik. Apabila berlaku ada perkara-perkara yang baik, maka sepatut dipuji. Maka Allah Ta'ala memujikan diri dia sendiri sebelum pada sedia kala lagi, sebelum pada disuruhkan kita makhluk memujikan dia. Tetapi puji itu tak dapat kepujian, tak dapat dipuji melainkan apabila adalah yang mempunyai kepujian itu ada memiliki beberapa perkara yang baik-baik. Maka di sini Allah Ta'ala sebutkan bahawasanya Alhamdulillah, segala puji-puji itu bagi Tuhan. Jadi kalau kita tilik kepada kaedah lugah Arabnya, Alhamdulillahi, alhamdu itu mubtada, lillahi itu ta'ala mazhuf jadi khabar. Maknanya segala puji-puji itu milik bagi Allah. Artinya mustahak bagi Allah. Tetapi yang maksud dianya sebagaimana dalam kaedah ilmu bayan bahwasanya Alhamdulillah ini kita panggil ceritaan, kalam khabari. Kalam khabari nak cerita katanya segala pujian itu milik bagi Allah, mustahak bagi Allah Ta'ala kesemuanya. Tetapi zahir itu bukan dikandak. Bahkan yang dikandaknya ialah insya'. Maknanya nak mengadakan, nak memujikan, bukan dia nak cerita katanya kepujian itu milik bagi Allah saja. Bukan maksud sekadar itu, bahkan maksudnya nak mengadakan kepujian itu bagi Allah. Nak mengadakan, nak memuji maksudnya mengadakan, menimbulkan akan kepujian itu bagi dirinya. Itu segala puji bagi Allah. Segala puji-puji itu bagi Allah, Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Tuhan yang menjadikan sekalian alam itu terjemuh daripada tafsir daripada Rabbil Alamin. Jadi dimulai dengan akan surah Fatihah ini dengan puji. Dengan puji kepada Allah. Maklumlah segala bagai-bagai puji itu ada empat bagai, semuanya milik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Allah Taala memujikan diri dia sendiri, itu yang sepatutnya, dengan sebab dia tu memiliki akan segala perkara yang terpuji, maka sepatutlah dia tu memujikan diri sendiri. Lain daripada kita makhluk, tak boleh kita memujikan akan diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum, maka jangan kamu menyucikan, membersihkan diri kamu. Adapun diri kita, Allah Ta'ala boleh memujikan diri dia. Lagi pulanya Allah Ta'ala memujikan diri dia tu pada azali lagi, dengan tidak ada sebab, dengan tidak ada ilat. Adapun kita, kalau kita puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerananya dia memberi nikmat kepada kita. Kita puji kepada Allah Taala dengan kerana dia memberi nikmat. Maknanya ada kerana. Kita memuji kepada Allah ada kerana, tetapi Allah Taala memujikan diri dia sendiri, tidak ada kerana memberi nikmat kepada apa-apa, tidak ada. Kemudian apabila katanya Alhamdulillahi, segala puji-puji bagi Allah. Allah Ta'ala itu siapa? Allah itu siapa? Maka diikuti dengan kata Rabbil Alamina. Rabbil Alamina. Rabb, lafaz Rabb. Lafaz Rabb itu kalau tilik pada asal lugah, diguna pada beberapa makna. Salah satunya ialah makna penghulu,
Salah satunya dengan mana yang memilik, salah satunya dengan mana yang tetap, salah satunya dengan mana Tuhan yang disembahkan, dan salah satunya dengan mana yang memberi kemaslahatan. Banyaklah makna-makna yang ada di dalam lughah Arab daripada lafaz Ar-Rabb. Tetapi yang dimaksud di sininya ialah Rabb dengan makna Tuhan. Tuhan maknanya Al-Ma'bud, maknanya Tuhan yang disembah. Lalu itu dia kata, segala puji-puji itu bagi Tuhan, bagi Allah. Allah tu siapa? Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Allah tu siapa? Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Jadi segala puji bagi Allah itu alhamdu, segala puji bagi Allah itu lillah, Rabbi itu Tuhan. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Kalau kita tengok mana betul-betulnya, Rabbi al-alamin, Tuhan sekalian alam. Tapi Tuhan sekalian alam, mana Tuhan yang menjadikan akan sekalian alam. Alam itu apa dia maksud dengan alam? Daripada manusia dan jin dan malaikat dan segala binatang-binatang darat dan laut dan langit dan bumi dan lain-lainnya. Jadi maksud dengan alam itu ialah mengikut yang dia kata tu ialah melengkapi kesemuanya. Tetapi kalau kita tilik kepada asal bahasanya lafaz alam berbeza dengan kata alamin. Berbeza daripada alamin. Dengan sebabnya kalau kita ingat balik pun dalam kitab usul, kita berdalil di atas wujud Allah Ta'ala, di atas ada Allah Ta'ala dengan alam. Sekalian alam disebutkan begitu. Tidak kata dengan sekalian alamin. Tidak kata begitu. Dengan sebabnya di antara alam dengan alamin tu ada perbezaan. Ada perbezaan. Perbezaan macam mana? Kalau dikatakan alam, maknanya setiap-tiap perkara yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan lain daripada mana setiap perkara lain daripada zat Allah dan lain daripada segala sifatnya, mana segala makhluk. Walaupun makhluk itu berakal atau tidak berakal. Itu kalau dikata alam. Sebab tu dalam kitab usul kita guna dalil bagi sifat-sifat yang wajibnya, dalil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat itu ialah alam ini. Guna dengan perkataan alam sebab alam itu ialah melengkapi semua segala makhluk Allah Ta'ala, walaupun makhluk itu yang mempunyai akal atau tidak mempunyai akal. Tetapi kalau alamin, alamin itu ialah makhluk Allah Ta'ala yang mempunyai akal. Makhluk Allah Ta'ala yang mempunyai akal. Terdiri daripada manusia, jin dan malaikat. Yang lain daripada jin, manusia, malaikat tidak masuk di bawah kata alam. Yang lain daripada apa dia? Yang lain daripada jin, manusia dan malaikat tidak masuk di bawah kata al-alamin. Sebab al-alamin itu ialah apa dia? Makhluk Allah Ta'ala yang mempunyai akal. Jadi berbeza di antara alam dengan alamin. Kalau sebut kata alam ialah setiap-tiap semua makhluk Allah Ta'ala, sama ada yang berakal atau tidak berakal. Tapi kalau kata alamin tertentu dengan makhluk Allah Ta'ala yang mempunyai akal saja. Maka di situ timbul satu soalan, kenapa Allah Ta'ala pilih Rabbil Alamin, tak ada kata Rabbil Alam? Maka jawabnya
makhluk Allah Ta'ala yang berakal dikatakan alamin, makhluk Allah Ta'ala tak kira berakal atau tidak dikatakan alam. Maka Allah Ta'ala bercakap yang boleh faham akan cakapan Tuhan ialah makhluk Allah Ta'ala yang berakal. Terdiri daripada jin, daripada manusia, daripada malaikat. Yang lain daripada jin, manusia dan malaikat tak boleh nak faham akan cakapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab mereka tidak tidak mempunyai akal. Lalu itu apabila gitu Allah Ta'ala sebut katanya Tuhan bagi alamin, bagi makhluk-makhluk yang mempunyai akal. Tidak menafi bahawasanya Tuhan juga bagi yang lain-lain lagi daripada jin dan manusia. Cumanya sebut alamin melengkapi jin dan manusia dan malaikat tu nak pilih ambil sebut yang melia saja. Yang mana ada akal, yang melia daripada yang terlebih melia daripada yang tidak ada akal. Sebab tu Allah Ta'ala pilih katanya Rabbil Alamin. Tuhan bagi sekalian alam. Tetapi pengarang dia katanya alam itu daripada manusia dan jin dan malaikat dan segala binatang darat dan laut dan langit dan bumi dan lainnya. Itu tafsir daripada makna alam yang dikehendakinya. Tetapi asal alamin kena pada jin dan manusia dan malaikat saja. Tetapi maksudnya segala makhluk. Jadi maknanya pujian itu bagi Allah, segala puji-puji itu bagi Allah. Allah itu Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk. Walaupun makhluk itu yang berakal atau makhluk itu tidak berakal. Tetapi apabila dia sebut dengan al-alamin, pilih ambil yang mulia disebut. Yang mulia dengan sebab ada akal tu pilih untuk sebut. Tapi maksudnya melekati semua. Sebab tu dia tafsir katanya sekalian alam daripada jin dan manusia dan binatang-binatang, kayu, air, bukit, apa semua, masuk semua dalam kata alamin. Sebab semuanya makhluk Allah Ta'ala kesemuanya. Kemudian dia katanya maka tiap-tiap satu itu nama alam. Maka tiap-tiap satu itu daripada manusia, daripada jin dan malaikat dan binatang dan bumi, langit dan air, kayu, batu, semuanya setiap-tiap satu tu boleh panggil alam semuanya. Maka tiap-tiap satu daripada yang disebut tadi dikatakan alam. Nama alam. Mana boleh panggil alam kesemuanya. Sebab tu ada dikatakan alamul jinni, alam jin, alam manusia, alam malaikat, alam langit, alam bumi. Sebab tu boleh dikatakan kesemuanya. Sebab setiap-tiap satu tu boleh dipanggilkan alam kesemuanya. Itu maknanya maka tiap-tiap satu itu nama alam. Boleh kita katanya alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam binatang, alam langit, alam bumi dan hingga seterusnya. Sebab semuanya masuk di bawah kata alam kesemuanya. Arti alamat. Jadi apa pula di sini? Alamin artinya alam asal daripada mana? Di dalam bahasa Arab tu dia ada asal dia. Dia ada asal dia. Seperti kita katanya mayit. Bahasa kita panggil mayat atau mayit. Itu mana yang mati. Dia asalnya mautun. Ambil pada mautun ialah mati. Seperti lafaz dalam kaedah bahasa Arab dia ada mushtaqun minhu. Seperti kalau bahasa kita rambut, asalnya rambut, ubah daripada rambut kepada rambutan. Asal daripada duri kepada jadi ubah jadi durian. Maka durian tu asal dianya duri.
Asal perkataan durian tu duri. Asal perkataan rambutan tu ialah rambut. Maka gitulah bahasa Arab. Alam asal daripada perkataan mana? Alam, daripada alam tu jadi alamin. Maka lafaz alam dan alamin itu asal daripada perkataan mana? Maka asal perkataan dianya alamah. Alamat, tandaan. Alamat artinya tandaan. Lafaz alamin artinya alam itu asal daripada alamah, maknanya tanda. Patut tanda mana alamat atas Tuhan. Jadi maknanya alam ini dalil, jadi alamat menunjuk bahwasanya ada Tuhan yang menjadikan segalanya. Sebab itulah kita belajar dari kitab usul, dalil bagi wujud pun alam ini, dalil bagi baqa qidam pun alam ini, semuanya alam ini semua. Sebab alam tu ambil daripada lafaz alamah, mana tandaan yang menunjuk di atas ada Tuhan yang menjadikan segala perkaranya. Banding dianya, misal alamatnya seperti tahi lembu, alamat atas ada lembu. Maknanya jadi tandaan di atas ada lembu itu. Itulah katanya alam, artinya alamin, ambil daripada lafaz alamah. Dengan sebab makhluk ini, sebab kita boleh tahu, boleh yakin bahwasanya ada Tuhan, Tuhan itu ada, Tuhan itu sedia, Tuhan itu kuasa, hingga akhirnya kita boleh pedoman, kita boleh ambil alamat, kita boleh berdalilnya dengan alam itu. Sebab itulah katanya alam tu alamat. Tandaan bagi ada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada setengah-setengah daripada orang sufi, dia tengok kepada suatu benda, dia tanya kawan dia, itu apa? Itu apa? Tengok pada rupuk kering, rupuk yang kering, dia tanya kau, ini apa? Kalau kita jawab kata rupuk kering, jumpa dengan satu pokok, dia tanya kawan dia, ini apa? Kalau kita jawab, ini pokok kelapa, ini pokok pisang. Tetapi orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala, dia tak jawab begitu. Kalau ada tanya, ini apa benda? Maka dia jawab kata, ini adalah tandaan bagi kekuasaan Allah. Sebab apa? Sebab kalau pokok kelapa, pokok pisang, apa-apa benda sekalipun, kayu batu sekalipun, semuanya jadi alamat, jadi tanda di atas ada Allah yang menjadikan. Maka Allah itu lillahi, lafaz Allah itu namu bagi Tuhan. Allah itu namu bagi Tuhan. Namu bagi Tuhan. Kita dah maklum Tuhan, kalau bahasa Arab, ilah, la ilaha, ilah tu mana Tuhan. Tuhan tu ialah, namu itu ialah satu peringkat. Kita hamba, dia Tuhan. Hamba, peringkat hamba. Tuhan ialah peringkat Tuhan, ketuhanan. Maka Tuhan itu kena atas suatu zat yang kita ibadat kepada dia, yang kita sembah kepada dia. Maka suatu zat yang dikatakan Tuhan, yang kita sembah kepada dia, yang kita ibadat kepada dia tu, apalah nama dia? Maka nama dianya ialah Allah dan lain-lain lagi. Daripada nama-nama 99 yang maklum. Allah itu nama bagi zat, bagi Tuhan, yakni bagi zat Tuhan. Tuhan mana yang disembah dengan sebenar. Bukan semua Tuhan, tidak. Bahkan nama bagi Tuhan yang disembahkan dengan sebenar. Dengan sebenar maknanya kita sembah kepada dia, kena di atas wakil. Betul dengan wakil. Mana dia jadi Tuhan, kita ibadat pada dia. Tak semacam setengah-setengah manusia, dia sembah kepada lembu, agak lembu itu Tuhan. Maka lembu itu pada diri dia tu Tuhan, tapi bukan Tuhan yang sebenar, bukan Tuhan yang palsu. Maknanya yang sebenar sini, maknanya maksudnya bukan yang palsu. Mana Tuhan sengoti, Tuhan betul-betul Tuhan.
Uh, jadi alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Ta'ala mengadakan, memujikan akan dirinya, akan diri Allah, dan dia sebutkan sifat diri dianya, Allah yang Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Lagi pulanya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang amat murah di dalam dunia ini, lagi yang amat mengasihani bagi hamba-Nya yang mukminin di dalam akhirat. Tuhan yang amat murah. Kalau kita tilik kepada kaedah nahwunya, dia i'rab gini: alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Allah mana? Rabbil alamin, yang ialah Tuhan bagi sekalian alam. Jadi Rabbil alamin sifat bagi Allah. Lagi pulanya Ar-Rahmani pun i'rab jadi sifat bagi Allahi, dan Ar-Rahman Ar-Rahimi pun gitu juga, sifat juga. Dan satu lagi nya Maliki Yaumiddin pun sifat bagi Allah juga. Jadi Allah Allah mana? Allah yang ialah Tuhan bagi sekalian alam. Dan Allah mana? Allah yang ialah Tuhan yang amat murah di dalam dunia ini, lagi yang amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukminin di dalam akhirat. Jadi itulah terjemahan atau tafsiran daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi belum pada tunya kita tilik pada asal lafaz dia. Ar-Rahman dan Ar-Rahim daripada asal yang satu. Ar-Rahman dan Ar-Rahim daripada asal yang satu, ialah ambil daripada asal yang satu. Asal yang satu itu ialah rahmat. Rahmat. Daripada rahmat itulah ubah jadi Rahman, ubah jadi Rahim. Ubah jadi Rahman, kemudian dimasuk dalam jadi Ar-Rahman, ubah jadi Rahim, kemudian dimasuk dalam jadi Ar-Rahim. Maknanya tilik kepada asal Ar-Rahman, maknanya ambil pada rahmat yang maknanya kalau tilik pada asal rahmat tu makna berkesian belas. Berkesian belas yang mengasihani, itu makna rahmat pada asal luar. Tetapi mengasihani yang datang daripada hati, kesian belas yang perasaan hati, itu mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab mustahil pada Allah Subhanahu wa taala, maka dipakai dengan mana apa? Dipakai dengan mana membuat baik dan sebagainya. Membuat baik, memberi nikmat, memberi balasan baik, memberi nikmat dan sebagainya. Mana al-ihsan, mana membuat baik, itu yang dikandaknya. Maka tetapi dengan sebab Ar-Rahman, walaupun asal daripada rahmat, rahmat nisbah bagi Allah Ta'ala, maknanya membuat baik, memberi nikmat, itu tetapi dengan sebab lafaz Ar-Rahman dan lafaz Ar-Rahim tu susunan huruf dianya berbezaan. Walaupun asal dia tu satu, Ar-Rahmah, lafaz Rahmah asal dianya, tetapi apabila jadi Ar-Rahman berbeza daripada Ar-Rahim, susunan hurufnya, tambahan dia tu berbezaan. Apabila berbezaan pada susunan huruf, memanglah makna dianya akan berlainan juga. Seperti kita khalqun, seperti kita tengok lafaz khalqun mana menjadi. Apabila dijadi, khaliq mana yang menjadi. Adapun makna makhluk mana yang dijadi. Khaliq yang menjadi, makhluk yang dijadi, yang kena jadi. Walaupun asalnya khalqun, maknanya apabila berlainan lafaz, makna dianya berlainan. Maka Ar-Rahman dan Ar-Rahim begitulah juga, daripada asal yang satu,
Tetapi dengan sebab apabila ditambahkan haraf-haraf yang berbeza, maka makna dia tu akan berlainan. Ini mengikut setengah pendapat yang masyhur bahawasanya Ar-Rahman berlainan makna dia dengan Ar-Rahim. Ada juga setengah tu katanya makna sama saja. Dengan sebab berlainan di makna dianya, maka jadilah makna dianya berlainan. Dengan sebab tu dia katanya Tuhan yang amat murah. Yang amat murah, maknanya amat murah, suka memberi, banyak memberi di dalam dunia. Murah maknanya banyak memberi. Murah makna banyak memberi. Bukan murah satu sifat dalam hati itu mustahil pada Allah Ta'ala. Begitu juga mengasihani itu pun sifat hati itu mustahil daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan yang amat murah, Tuhan yang amat memberi, banyak memberi nikmat di dalam dunia. Pada alam dunia, pada masa hidup dunia, Allah Ta'ala sangat murah, sangat memberi kepada hamba-Nya. Dengan maknanya dia beri tak pilih kepada siapa, walaupun manusia itu yang deraka atau manusia itu yang taat, yang baik atau yang tidak baik, maka dia beri ke semuanya. Tidak memilih bahawasanya yang ni yang taat kena beri banyak kepada dia, yang ni yang deraka tak boleh bagi pada dia. Tidak memilih begitu. Dia bagi ikut. Kalau kita bandingkan, kalau seorang kita manusia tu dia bagi, tak kira ke siapa. Orang yang soleh dia bagi, orang yang tak soleh pun dia bagi. Seteru dia pun dia bagi juga. Maka Ar-Rahman dengan maknanya yang mana asal tadilah mana apa dia? Mana membuat baik, mana memberi nikmat. Memberi nikmat. Memberi itulah memberi tak kira siapa-siapa. Memberi itu memberi tak kira ke siapa-siapa, yang deraka, yang taat, dia beri ke semuanya. Beri itu kalau kiranya tak padan dengan usahaan. Lagi pula yang amat mengasihani, itu makna Ar-Rahim. Bagi hamba-Nya yang mukmin, yang mukminin di dalam akhirat. Yang mengasihani, yang membuat baik bagi hamba-Nya yang mukminin di dalam akhirat. Maknanya dia yang memberi kepada hamba dia yang taat-taat di dalam negeri akhirat. Maknanya yang memberi juga, yang membuat baik juga kepada hamba, tetapi pilih dengan hamba yang taat. Maka pilihan Allah Ta'ala menentukan hamba dia, Allah Ta'ala beri nikmat, buat kebaikan, beri nikmat kepada hamba yang taat saja. Itu berlaku pada negeri akhirat. Sebab pada dunia Allah Ta'ala beri itu, beri tak kira lah hamba dia tu yang taat, yang deraka. Dengan sebab pada hidup dunia Allah Ta'ala bagi ke semuanya. Tetapi apabila sampai masa nak beri nikmat tentu kepada hamba yang mukmin, maka masa yang menentu gitunya ialah masa akhirat. Jadi pendekatannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah makna asalnya. Ar-Rahman makna buat baik, memberi nikmat, itu ada ke semuanya. Cumanya berbeza. Ar-Rahman, sebut kata Ar-Rahman, memberi nikmat, tak kira ke siapa-siapa. Yang deraka, yang taat. Maka apabila katanya beri tak kira ke siapa, tak beri nikmat, tak kira ke siapa, yang taat, yang deraka. Maka hamba yang deraka pun bagi nikmat, hamba yang taat pun beri nikmat. Itu tak dapat tidak kena berlaku pada dunia. Sebab beri tak pilih ke siapa. Beri yang taat, yang baik dengan dia pun, yang taat, yang khidmat pada dia pun dia bagi, yang deraka pada dia pun, yang jadi seteru dengan dia pun dia bagi. Maka ini tak boleh nak berlaku pada akhirat. Sebab negeri akhirat itu negeri balasan. Balasan yang baik dapat baik, yang jahat dapat balasan jahat. Maka nikmat masuk dalam baik, dalam kebalasan baik. Maka Allah Ta'ala memberi nikmat tak kira ke siapa itu, maka tertentu pada dunia. Maka apabila sampai masa Allah Ta'ala nak bagi nikmat kepada hamba yang taat saja, maka masa dianya, masa memberi nikmat kepada hamba yang taat saja tu tak dapat tidak kena kepada masa akhirat.
Sebab kalau katanya Allah Ta'ala bagi nikmat juga kepada hamba-Nya yang deraka pada akhirat, maka jadi menyalahi janji pula. Jadi buat baik kepada hamba yang deraka pada akhirat tu negeri balasan amalan. Jadi tak boleh bagi nikmat kepada hamba yang deraka. Tak dibagikan nikmat sama sekali, tilik pada janji dia, tak dibagikan nikmat sama sekali kepada hamba yang dia deraka kepada dia. Maka lalu itulah yang amat memurah, yang memberikan akan nikmat tak kira ke siapa tu, mesti tak dapat tidak kena berlaku pada dunia. Pilih memberi nikmat kepada hamba yang taat, mesti kena berlaku di akhirat. Sebab negeri akhirat itu tempat balasan. Habis di situ masalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebab tu dikatakan Rahmanud Dunya, Rahimul Akhirah. Maknanya Ar-Rahman diguna pada berlaku pada dunia, Ar-Rahim berlaku pada akhirat. Maknanya perbuatan rahmat yang jadi Rahman itu, mana khija Ar-Rahman tu berlaku pada dunia, khijaan bagi Ar-Rahim tu berlaku pada akhirat. Bukan maksud kata Tuhan berlainan, Tuhan satu saja. Tilik kepada dia memberi rahmat. Allah Ta'ala tilik kepada dia memberi nikmat kepada segala hamba tak kira taat yang deraka pada dunia, kita panggil ke dia Ar-Rahman. Tilik kepada dia memberi nikmat kepada hamba yang taat di dalam akhirat, kita panggil ke dia Ar-Rahim. Seperti orang kerja di masjid, orang yang bertugas di masjid itulah. Bukan semuanya imam. Orang ni tugasnya azan, kita tak panggil imam, kita panggil apa? Apa dia? Bilal. Orang ni bawa jadi apa? Jadi ikutan dalam sembahyang, kita panggil imam pada dia. Tiba tugasan. Tetapi kalau orang yang sama, dia juga siap, dia juga Bilal, dia juga bawa imam, bawa kepala sembahyang, maka ketika dia simpankan masjid, ketika dia sapu masjid, kita panggil ke dia siap. Orang yang sama tu juga. Selepas pada dia sapu-sapu dalam masjid, masuk waktu dia azan, kita panggil ke dianya Bilal. Selepas pada sudah dia azan, dia qomat. Maka tidak ada siapa nak naik jadi imam, dia juga naik jadi imam, kita panggil kepada dianya imam pula. Orang yang sama saja. Maka begitu juga Allah Ta'ala tilik kepada keadaan dia memberi nikmat kepada hamba-hambanya di dalam dunia, tak kira yang taat, yang deraka, kita panggil ke dia Ar-Rahman. Allah Ta'ala tilik kepada dialah yang memberi nikmat kepada hamba yang taat saja di dalam negeri akhirat, kita panggil dia Ar-Rahim. Maknanya Allah Ta'ala itulah. Cumanya tilik begitu, kita panggil begini. Tilik pada habuan begini, kita panggil begini. Tilik pada perbuatan begitu, tengoklah kita panggil Khaliq, panggil pada dia. Tiba dia memberi rezeki, kita panggil Ar-Razzaq. Tilik kepada dia tu menghidup, kita panggil Al-Muhyi. Tilik pada dia memati, kita panggil Al-Mumit. Begitulah. Kemudian satu perkara yang halus, yang sepatut kita perhatinya, kenapa Allah Ta'ala sebut Ar-Rahmanir Rahim selepas pada sebut Rabbil Alamin. Apa hikmat? Apa hikmat Allah Ta'ala menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim selepas pada sebut Rabbil Alamin? Dengan sebabnya, cuba kita perhati. Dia katanya Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Mana Allah Ta'ala memujikan kepada dia. Allah Ta'ala memujikan diri dia. Allah tu siapa? Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Kita tengok di situ peringkatnya besar. Peringkat tinggilah Allah Ta'ala ini, sebab dia tu Tuhan bagi sekalian alam. Tuhan bagi sekalian makhluk. Maka timbul sifat apa dia? Gerun. Takut, tak berani. Sebab biasanya kita ni kalau orang yang besar-besar, kalau kita ni orang yang biasa, kita tak berani nak masuk dekat. Kita berasa gerun nak masuk dekat. Kalau kita orang yang biasa, malaikat orang yang dekat-dekat, orang yang rapat-rapat, dia berani bercakapnya.
Maka Allah Ta'ala sebutkan sifatnya, mensifatkan dirinya yang pertama dengan katanya Tuhan sekalian alam. Maka itu menimbulkan sifat gerun di dalam hati manusia dan lain-lain. Maka apa biasanya kalau ada sifat gerun gitu, biasanya kita takut nak minta apa-apa pun takut. Nak masuk dekat pun takut. Biasanya tabiat kita manusianya begitu. Apabila ini raja bagi seluruh dunia, ini raja bagi negara, maka tak berani kita nak masuk dekat. Ada sifat gerun kita kepada dia. Dalam keadaan itu, dia kata dia ni Tuhan bagi sekalian alam. Semua alam ini di bawah perintah pada dia, di bawah perintah dia kesemuanya. Jangan siapa yang buat berani dengan dia. Semuanya di dalam retahan dia kesemua. Dialah yang memiliki, yang meretahkan semua alam ini. Jadi di situ sebut kata Rabbil Alamin, kita terasa gerun kepada dia. Tetapi apabila terasa gerun itu, maka biasanya membawa kepada jadi jadi berasa jauh kita dengan dia. Jadi berasa takut sangat kita nak masuk dekat dengan dia. Lalu tu diikuti dengan kata Ar-Rahmanir Rahim. Walaupun pada maknanya, salah katanya walaupun dia Allah Ta'ala itu Tuhan bagi sekalian alam, jangan kamu segan dengan dia sebab dia mempunyai sifat kemurahan. Walaupun dia tu milik besar dia, tinggi dia, peringkat dia milik bagi sekalian alam, yang menjadikan sekalian alam, yang memiliki sekalian alam, tetapi jangan kamu segan untuk nak mendekati dengan dia. Sebab apa? Sebab dia tu mempunyai sifat murah, sifat mengasihani akan segala hambanya. Walaupun hamba yang deraka sekalipun dia bagi. Apakah lagi hamba yang taat? Lalu itu apabila kita dengar kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita berasa lembutlah hati kita kepada dia. Yang ada berasa gerun, berasa takut nak masuk dekat dengan dia. Apabila katanya walaupun dia tu peringkat besar tapi hati dia baik. Sebab tu apabila kita katanya orang itu raja besar, orang itu orang besar, tetapi tak mengapa dia orang murah, dia orang tak pegang diri, dia orang tawaduk, kita berasa ringan hati kita dengan dia. Seperti katanya, kalau katanya kita nak masuk menghadapi seorang raja masalah, kalau dengar kata raja itu yang sangat garam, yang hebat, kita nak masuk ke rumah dia, nak masuk jumpa dengan dia tu bergetar. Tetapi orang kita kata raja, walaupun dia tu raja, tetapi dia sangat kasih pada hamba dia. Dia sangat murah sangat kasihani pada hamba dia, murah hati dia dengan rakyat dia. Maka kita berasa relax. Jadi habislah berasa gerun tu habis. Maka kita terasa pulanya ingin nak masuk dekat dengan dia. Dengan sebab dia tu mempunyai sifat murah dan mengasihani akan segala hambanya. Sebab tu diikuti, walaupun seolah kata walaupun dia tu Tuhan yang menjadikan sekalian alam, Tuhan yang memilihkan akan sekalian alam, tetapi dia tu bersifat dengan sifat murah, bersifat dengan sifat mengasihani. Jadi kita berasa lembutlah hati kita, berasa segarlah hati kita, berasa sukalah kita tu nak mendekati kita kepada dia, dan untuk nak minta tolong, nak minta apa-apa pada dia tu, kita rasa senang hati, rasa sejuklah hati kita dengan dia. Begitulah, sebab tu diikuti. Itu setengah daripada hikmat Allah Ta'ala mengikuti dengan Ar-Rahmanir Rahim selepas daripada kata Rabbil Alamin. Kemudian Allah Ta'ala mengikutikan pula akan sifat dia lagi dengan kata Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memilih. Allah tu siapa? Allah ialah Tuhan yang memilih hari balasan, iaitu hari balasan hari kiamat. Kerana tiada memilih padanya malaikat Allah semata-mata. Adapun pada dunia, maka pada zahir ada milik raja-raja. Maka pada hakikat tiada yang memilih
dunia dan akhirat melainkan Allah semata-mata. Jadi maliki yaumiddin, Tuhan yang memilih pada hari balasan, yakni hari kiamat. Jadi dia zahirnya dia kata Tuhan Allah itu ialah Tuhan yang memiliki pada hari kiamat, memilikikan segala-gala pada hari kiamat. Habis itu tanya, pada masa dunia dia tidak memiliki ke? Maka itulah dia jawab, katanya dia yang sebenarnya begini. Kita patut tahunya pada masa hidup, kalau kita tilik pada wakil, pada hakikatnya, pada yang sebenarnya, segala perkara tu milik bagi Allah Ta'ala, tak kira lah dunia dan akhirat. Segala perkara milik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak kira lah pada dunia pun milik bagi Allah, sehingga raja sendiri pun milik bagi Allah, sehingga raja-raja pada dunia pun milik bagi Allah. Dan pada akhirat pun milik bagi segala Allah, bagi Allah Ta'ala segalanya. Semua perkaranya milik bagi Allah Ta'ala. Itu pada hakikat. Tetapi pada zahirnya, tilik pada zahir kita tengok ni rumah ni milik siapa, kebun ni milik siapa, kita ada tanya-tanya gitu. Maka orang jawab rumah ni milik siapa, milik bagi pak cik tu masalah. Kebun ni milik bagi siapa, kereta ni milik bagi siapa, jawab tu pak cik tu mak cik ni, ada sebut begitu. Maka pada zahirnya, pada hidup dunia, mak kita bercakap katanya benda ini milik bagi orang tu, milik bagi orang ni. Jadi maknanya pada masa hidup dunia tu ada mengaku ada aku mengaku bahasanya benda itu milik bagi kita, milik bagi benda ni milik bagi orang tu, milik bagi orang ni pada zahirnya. Maka tetapi apabila sampai masa akhirat, tak ada siapa dia berani mengaku. Tanya ini milik siapa, cakapnya milik Allah. Ini milik siapa, cakapnya, jawabnya milik Allah. Tanyalah apa-apa benda pun milik bagi Allah SWT kesemuanya. Apabila sampai masa akhirat, dia tanya benda ini milik siapa, milik Allah. Jawabnya begitu. Tak sama dengan pada masa hidup dunia, kalau tanya ini milik siapa, jarang manusia nak jawab atau milik Allah. Sandar kepada manusia, kepada Tuhan dia pada zahir lah. Ini milik bagi orang tu, milik bagi orang ni. Maka tilik kepada zahir itulah Allah Ta'ala sebut katanya yang memiliki akan segala perkara pada hari kiamat. Jadi maknanya pada hari kiamat, pada zahir dan pada hakikat, pada zahir dan pada wakil, milik bagi Allah Ta'ala kesemuanya. Tetapi pada dunia, pada hakikat, segala perkara milik bagi Allah, tetapi pada zahirnya milik bagi orang tu, milik bagi orang ni. Masuk dalam tangan orang tu, milik orang tu. Masuk dalam tangan orang ni, milik bagi orang ni. Jadi mana kalau kita bercakap tu, jarang sangat kita nak kata milik Allah Ta'ala kesemuanya. Milik bagi seorang tu, milik bagi seorang ni. Tetapi pada hari kiamat tentu dengan Allah Ta'ala pada zahir dan pada hakikatnya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut katanya yang memiliki pada yang memiliki, yakni Tuhan yang memiliki, ini memilikkan segala-gala perkara. Tuhan yang memiliki, yakni memiliki akan segala-gala perkara pada hari kiamat. Maknanya pada hari kiamat itu tidak ada siapa yang mengaku dah bahwasanya benda itu milik bagi orang tu, orang ni, tidak ada. Semuanya mengaku bahwasanya milik bagi Allah Ta'ala kesemuanya. Itulah yang katanya Tuhan yang memiliki hari balasan, iaitu hari balasan, ya sebab sikit. Balasan, hari balasan. Hari itu yaum, ad-din tu mana balas. Bukan mana agama. Ad-din mana al-jaza. Yaumiddin, yaumil jaza. Balas itu tema pada din. Din dengan mana jaza, bukan din mana agama, tidak. Din dengan mana balasan, memberi pahala kepada orang mukmin, memberi pahala, memberi balasan baik pada orang mukmin, memberi balasan jahat, azab kepada orang kafir, orang neraka. Itu balas dengan mana memberi nikmat kepada yang taat, muazab akan orang yang neraka. Itu balas.
Tuhan yang memiliki hari balas, hari balasan, iaitu hari balasan tu hari kiamat. Kerana tiada memiliki padanya pada hari kiamat. Mana tiada zahir milik pada hari kiamat melainkan Allah semata-mata. Pada hari kiamat tu tak zahir miliknya melainkan zahir bagi Allah Taala kesemuanya. Pada hari kiamat tak kalau tanya pun ini milik siapa, jawabnya milik Allah. Ini milik siapa, jawabnya bagi Allah. Zahirnya begitu pada hari kiamat. Adapun pada dunia maka pada zahir milik raja-raja. Adapun pada dunia milik bagi memilik raja-raja. Raja lah yang memilik akan negeri dia. Segala perkara milik bagi raja tu raja ni, milik bagi orang tu orang ini. Itu tilik pada zahir. Maka pada hakikat tiada yang memiliki dunia dan akhirat melainkan Allah semata-mata. Maka tilik pada hakikat, tilik pada wakilnya, segala perkara baik dunia baik pada akhirat semuanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala kesemuanya. Itu maliki yang memiliki. Maliki yang memiliki akan yang memilihkan segala perkara pada hari kiamat. Kita ni nisbah bagi Allah Ta'ala kita boleh milik, boleh kata milik. Tetapi tak boleh panggil rezeki. Dia kita kalau nisbah bagi kita manusia setiap perkara yang dimilik, setiap rezeki boleh panggil milik. Setiap benda yang jadi rezeki kita boleh panggil yang dimilik. Benda ni jadi rezeki saya. Mana benda itu jadi milik kita. Setiap benda yang jadi rezeki pada kita boleh kata benda itu milik kita. Tetapi benda yang kita milik belum tentu nak jadi rezeki kita. Benda yang kita milik, kita manusia ni, benda yang kita milik belum tentu nak jadi rezeki. Contohnya kita beli nasi. Kita beli nasi, kita buku, kita beli jadi milik kita. Bawa balik ke rumah, kita bagi ke anak kita makan. Jadi nasi itu milik kita tapi rezeki anak kita. Tapi kalau kata jadi rezeki kita memanglah milik kita. Maka nisbah bagi Allah Ta'ala boleh kita katanya Allah Ta'ala memiliki akan benda itu benda ini. Tetapi tak boleh kata rezeki pada Allah Ta'ala, tak boleh. Ini rezeki Allah tak boleh. Sebab rezeki itu maknanya benda yang kita ambil munafaat, ambil faedah dengan benda itu. Maka Allah Ta'ala tidak mengambil faedah dengan apa perkara. Allah Ta'ala tidak mengambil faedah dengan apa-apa benda yang dia menjadi. Lalu tu tak boleh panggil benda-benda yang dia menjadi itu rezeki dia. Kita apa benda yang kita ambil faedah dengan secara makan ke dengan secara lain maka panggil rezeki kita. Jadi benda yang kita milik sekiranya kalau kita ambil faedah maka panggil rezeki kita. Benda yang dimilik, benda yang jadi rezeki bagi kita. Habis itu kemudian suatu perkara lagi yang sepatut kita tahu bahawasanya qiraah hafaz dan qiraah kitanya baca maliki dengan ada alif kemudian daripada mim. Maliki dengan mana yang memilik pada hari kiamat. Ada alif kemudian daripada mim. Maliki ada baca begitu. Tapi ada setengah-setengah bacaannya, setengah daripada qiraah 7 juga baca maliki. Maliki dengan tidak ada alif. Maliki. Sebab itulah kalau siapa-siapa yang sembahyang dia baca maliki yaumiddin dengan tidak matkan mim itu, tak ada baca maliki dak, dia baca maliki, maka sembahyang dia tu sah, tidak batal. Walaupun dia tinggalkan satu alif, alif yang ada di belakang mim belum pada lam itu, tetapi sah dengan sebab ada qiraah yang lain baca tidak ada alif. Maka kalau kita berlaku di atas qiraah yang baca tidak ada alif,
baca maliki, mana malik, mana raja. Maknanya Allah Ta'ala itu raja bagi raja pada hari kiamat. Raja pada hari kiamat. Maka makna dia pun sama. Raja bagi raja pada hari kiamat. Maknanya pada hari kiamat tiada siapa yang mengaku jadi raja. Tidak ada siapa yang mengaku jadi raja, tak beranilah nak mengaku diri dia tu jadi raja. Hanya mengaku bahawasanya yang raja pada hari kiamatnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada dunia ada kita mengaku orang itu raja, orang ni raja, orang itu malik, orang ni jadi raja, orang ni jadi raja. Begitu. Maknanya sama dengan yang tadi. Habis di situ. Jadi tiga sifat yang Allah Ta'ala sebut, yang mananya yang satunya ialah Rabbil Alamin, yang keduanya Ar-Rahmanir Rahim, dan yang ketiganya Maliki Yaumiddin. Jadi Allah Ta'ala sebut bahasanya segala kepujian itu bagi dia, bagi Allah. Jadi dialah memuji kepada dia. Sebab apa boleh boleh gitu? Sebab dia memiliki sebab dia ada sifat-sifat ini. Dialah yang menjadikan sekalian alam. Maka sepatutlah memuji kepada dia. Dialah yang bersifat dengan sifat murah dan sifat mengasihani, maka sepatutlah dipujikan kepada dia. Dialah yang jadi raja atau dialah yang memilikikan segala perkara. Pada hakikatnya pada hakikatnya dunia dan akhirat, pada zahir pada akhirat, maka sepatutlah dipuji kepada dia. Jadi maknanya Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu tiga sifat yang disebut sebagai mana sifat yang layak sangatlah bagi kita untuk memuji kepada dia. Sebab itu dia cerita daripada orang yang arif billah, orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia apabila dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dia selalu suka kepada memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab tiga sifat ini, setengah daripada sifat-sifat yang ada pada Allah Ta'ala yang sepatut dipujikan kita kepada dia. Lagi pulanya dialah, Allah Ta'ala sendirilah memuji kepada diri dia, belum pada kita lagi. Dengan sebabnya Allah, kenapa kalau orang tanya kenapa dia pujikan diri dia sendiri? Kalau orang tanya kenapa Alhamdulillah, dia tak suruh kata mung kena puji kepada aku. Dia tak suruh kita. Ada juga tempat lain tu dia suruh. Tetapi di sini dia memuji kepada diri dia. Lagi pulanya dalam keadaan itu dia isyarat kepada katanya kita mesti kena puji kepada dia. Tetapi kenapa dia puji kepada diri dia? Maka kita jawab bahasanya dialah yang terlebih kenalkan dirinya dengan segala sifat kesempurnaan. Dialah yang lebih mengenalkan dirinya. Allah lah yang lebih mengenal dengan diri dia. Kita dah maklum bahasanya Allah Ta'ala memiliki segala sifat kamalat. Maka sifat kamalat tu kita manusia tak dapat menghenggai. Tetapi dia dapat menghenggai. Dia tahu kesemua bahasanya sifat kamalat yang ada pada dia tu ada berapa banyak, dia tahu kesemuanya. Maka dia kenal diri dia, maka dia lah lebih sepatut memujikan diri dia. Adapun kita kenal dia tak habis. Kenal dia tak habis. Maka kalau kira tu puji kita kepada dia tu kurang sepenuh. Maka puji yang paling sepenuhnya ialah puji dia kepada dia sendiri. Itu puji yang paling sepenuh. Sebab apa? Sebab dia lebih kenal, dia tu amat mengenal akan diri dia. Maka dia lah sepatut memujikan diri dia sendiri. Adapun kita disuruhkan kita puji dengan sebab kita tahu beberapa tak banyak perkara sangat yang ada kelebihan yang sifat kamalat ada pada dia tu, tak berapa perkara sangat yang kita tahu. Maka kita puji kita kepada dia, maknanya seolah kata puji itu tak sepenuh sangat. Tahu tak habis.
tahu tak habis sifat yang melayakkan memuji kepada Allah. Dialah lebih layak memujikan diri dia. Sebab dia tahu apa yang ada pada dia, kebaikan, sifat kamalat yang ada pada dia, dia lebih tahu. Dialah lebih layak untuk memujikan dirinya. Itulah lebih kurangnya. Maka untuk minggu ni kita sekadar itu dulu. Maka kita akhiri dengan kata iyyaka na'budu wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'dinuka ma qara'nahu wa ma hafadnahu wa ma sami'nahu